Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Yahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Beberapa hari lepas, Perikatan Nasional ada membuat satu sidang media dan juga membentangkan kepada media ini adalah kerajaan ataupun ini adalah kabinet bayangan daripada Perikatan Nasional. Bagaimanapun untuk kita melihat hari ini dalam Pantau Kerajaan Baharu, kemampuan Perikatan Nasional untuk memainkan peranan sebagai pembangkang yang berkesan. Penubuhan Kabinet Bayangan oleh Perikatan Nasional yang dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Portfolio Ahli Parlimen PN mampu dilihat menjadikan mereka sebuah pembangkang yang bersifat membina ataupun kita sebut sebagai konstruktif, dan Perikatan Nasional mengumumkan barisan kabinet mereka yang akan menyelaraskan pengurusan parti itu sebagai pembangkang di Parlimen. Dan perkara itu diumumkan oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas berakhir pemukiman ahli Parlimen Perikatan Nasional beberapa hari lalu. Dan katanya Perikatan Nasional bersetuju dengan cadangan Sekretariat Ahli Parlimen supaya diwujudkan jawatan kuasa portfolio Ahli Parlimen. Jadi nak bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini dalam Pantau Kerajaan Baharu, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya UM, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Lama tak nampak Doktor bersama-sama dengan Esra Awani, tapi hari ini kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan Kabinet Bayangan. Tetapi sebelum itu, Doktor, kita nak mengetahuilah Kabinet Bayangan ini bukannya perkara baru dalam sistem berparlimen di Malaysia ataupun dalam politik Malaysia. Pada tahun 2018 juga ada, pada ketika itu pada tahun 2015 juga kita dapat melihat bayangan-bayangan kabinet daripada pembangkang. Tetapi kali ini mungkin berbeza apabila ia menuntut kepada mungkin boleh diiktiraf oleh kerajaan untuk berfungsi secara kontraktif dalam peringkat pembangkang itu sendiri untuk memastikan bahawa semak dan imbang dalam kerajaan perpaduan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi sebelum itu, Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan peranan besar dalam Kabinet Bayangan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Ya, terima kasih Ihsan. Sebenarnya dalam konteks demokrasi berparlimen di negara kita, kita kena lihat bagaimana proses tersebut bertambah baik ataupun menjadi matang. Dan sebenarnya peranan pembangkang bukan sahaja membangkang, mengkritik ataupun menjadi satu blok yang hanya melontarkan idea tetapi tidak memberikan satu janaan pandangan yang bernas kepada pembangunan negara dan kerajaan. Bagi saya sebagai pembangkang hari ini, khususnya apabila bersedia pada bila-bila masa untuk menjadi kerajaan, pembangkang perlulah berperanan sebagai satu blok semak dan imbang kepada kerajaan sedia ada, dan Kabinet Bayangan bagi saya sangat penting. Tapi bagaimana untuk kita memastikan bahawa Kabinet Bayangan itu realistik dengan perkembangan politik semasa, realistik dengan persediaan untuk menggantikan kerajaan sedia ada. Kerana kita lihat sistem dui parti yang sedang berkembang di negara kita hari ini memperlihatkan bahawa perlunya sebuah Kabinet Bayangan yang berupaya realistik dan berwibawa. Tetapi apa yang saya dapat lihat dalam konteks semak dan imbang ataupun watchdog kepada sistem politik khususnya di parlimen hari ini tidak mencapai apa yang diingini oleh rakyat. Dan saya meneliti dengan begitu terperinci Kabinet Bayangan yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Tapi saya kategorikan Kabinet Bayangan ini seperti kabinet yang tidak cukup sifat dan tidak cukup masa ataupun separuh masa, kerana tidak melibatkan beberapa komponen yang paling utama. Misalnya kalau kita pergi secara teliti di mana wakil kaum bukan Melayu itu dalam Kabinet Bayangan, wakil Cina, wakil India, dan kita juga dapat lihat Sabah dan Sarawak hanya dapat satu portfolio sahaja dalam Kabinet Bayangan. Meskipun 29 portfolio diwujudkan seolah-olah seakan sama seperti kabinet sedia ada, tetapi bagaimana pula dengan kedudukan wanita dalam Kabinet Bayangan yang kita lihat dalam portfolio yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional? Berbanding dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, mereka mengemukakan dan melantik 5 wakil rakyat wanita untuk menyertai kabinet. Tetapi dalam konteks Kerajaan Bayangan ataupun Kabinet Bayangan oleh Perikatan Nasional, hanya 3 sahaja keadaan tersebut ataupun lantikan sebagai ahli Kabinet Bayangan itu muncul dalam Perikatan Nasional. Bagi saya inilah sebenarnya separuh masa dan tidak cukup sifat
dalam membentuk persediaan bagi menggantikan ya kerajaan Pakatan Harapan pada bila-bila masa sahaja. Doktor, untuk kita lebih faham bahawa adanya wujud kabinet bayangan ini apabila berlakunya sesuatu, contohnya bagaimana fungsi kabinet bayangan ini dapat diterima dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat. Walaupun doktor menyatakan bahawa ada mungkin yang tidak cukup sifat, mungkin keterlibatan wanita ataupun ahli-ahli parlimen daripada Borneo contohnya tidak berada dalam tidak mempunyai kapasiti yang cukup dalam kabinet bayangan ini, tetapi di akhirnya bagaimana semak dan imbang itu berlaku untuk memastikan bahawa keadaan dalam parlimen itu berjalan dengan baik, dan apa pula peranan yang perlu dimainkan kerajaan untuk melihat kepada sebuah pembangkang yang kuat ini? Ya, yang pertama mesti ada keterbukaan dalam politik Malaysia hari ini. Tidak boleh lagi kita membawa satu budaya politik yang lama ataupun yang tidak boleh menerima keterbukaan ataupun berbeza pandangan antara satu sama lain. Kalau ini masih ada lagi dalam kalangan pemimpin-pemimpin sama ada daripada kerajaan maupun pembangkang, saya khawatir kita akan bergerak ke belakang dalam arena politik negara. Dan bagi saya kabinet bayangan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional ini perlu diiktiraf oleh kerajaan. Maksud saya iktiraf itu bagaimana? Iaitu kita libatkan mereka dalam proses misalnya mendapatkan maklumat, ya, perbincangan, mesyuarat secara bersama ataupun di parlimen itu ada jawatan kuasa pilihan yang tertentu. Maka inilah sebenarnya platform-platform yang boleh kita mengangkat ya idea-idea bukan sahaja daripada pihak parti kerajaan, tapi juga kita memberi ruang yang terlalu luas ya dan pelibatan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk bersama-sama bagi memastikan bahawa bukan sahaja kita mahukan kestabilan politik, tetapi bagaimana pula kita mahu lihat ya ekonomi negara itu semakin mekar, ya dapat ditingkatkan, dipulihkan dengan kerjasama daripada pelbagai pihak. Letak ke tepi sementara waktu perbezaan politik itu seperti yang saya katakan peringkat awal, tetapi dalam konteks kita menjana idea pandangan ini, bagi saya tidak ada sempadan politik. Mestilah kita lihat bahawa dalam konteks membangunkan negara itu kerajaan pembangkang mesti duduk bersama. Ya, kalau boleh berikan elan, berikan, tak ada masalah. Tetapi bagaimana untuk mereka berfungsi dengan begitu baik daripada kabinet bayangan Perikatan Nasional. Inilah sebenarnya yang mahu kita lihat perubahan ataupun reformasi politik yang kita mahukan dalam politik negara. Jangan hanya sekadar bercakap tentang slogan, bercakap tentang bagaimana untuk mengubah negara, tetapi pada waktu yang sama kita masih lagi berada pada takut yang lama, tidak mahu menerima perbezaan dan perubahan yang boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dalam politik Malaysia. Doktor menyatakan berkaitan dengan perkongsian maklumat dan segala perkara-perkara lain terutamanya yang berlaku dalam kerajaan dan juga kementerian. Doktor juga menyebut berkaitan dengan allowance, kita memberi contoh di Australia mungkin 1/3 daripada peruntukan itu diberikan kepada kabinet bayangan ataupun menteri bayangan berkenaan. Adakah ini wajar dilaksanakan pada ketika ini dan juga kerajaan perpaduan hari ini perlu bersifat terbuka untuk pastikan bahawa yang akhirnya nanti menilai dan juga melihat segala keterwujudan perkara yang berlaku dalam Malaysia ini adalah rakyat itu sendiri. Bagaimana doktor melihat kepada peranan untuk memberikan mungkin 1/3 peruntukan dan juga allowance kepada mereka dan juga perkongsian maklumat yang mungkin dalam struktur yang lebih baik kepada pembangkang? Ya, sebab itu pemimpin negara hari ini, khususnya kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu ada satu sikap jiwa besar ya menerima apa sahaja pandangan demi pembangunan negara dan maupun kita perlu melibatkan ahli-ahli parlimen pembangkang khususnya kabinet bayangan. Saya kalau kita nak memberikan sedikit allowance sebagai satu penghargaan kepada kerja, tugas serta sumbangan ya ahli-ahli kabinet bayangan ini untuk membantu kerajaan, kita laksanakan segera. Inilah mewujudkan satu kematangan politik yang baru. Kalau kita boleh berseteru, bertelingkah tentang politik, bercakaran tentang perbezaan pandangan, letak ke tepi dan kita jadikan
inilah sebenarnya wadah kepada semua ahli-ahli parlimen untuk membantu kerajaan, dan siapa pun menjadi kerajaan, saya yakin sebenarnya mereka ada satu sikap perasaan untuk membangunkan negara. Tetapi jangan kita hijack di tengah jalan. Jangan kita jadikan kerajaan hari ini kita kritik sepanjang masa, tetapi pada waktu yang sama kita tidak memberikan idea-idea yang membina kepada kerajaan. Maka dalam kesepakatan politik hari ini, saya berpandangan yang paling penting siapa pun menjadi kerajaan, kita kena bersama-sama berkongsi dan memberi keyakinan kepada kerajaan sedia ada. Tetapi bagaimanakah untuk kita pastikan bahawa perjalanan pentadbiran negara itu berdasarkan kepada keyakinan, kepercayaan kepada rakyat. Kalau rakyat mahukan sesuatu itu lebih baik kepada mereka, kerajaan kena tunaikan. Jangan kita hanya bertolak dalih dan kita memikirkan tentang kepentingan politik kita semata-mata yang akhirnya menyebabkan apa sahaja yang janjikan, sama ada ketika misalnya pilihan raya, kempen-kempen yang kita ketengahkan hanya terkubur, dan rakyat melihat siapa pun menjadi kerajaan sama saja parti-parti politik berkenaan. Ini tidak boleh lagi ada dalam persepsi rakyat. Kita kena sama-sama pastikan bahawa dalam proses pemulihan negara, bagi memastikan kestabilan politik, kita kena yakin bahawa kita membantu antara satu sama lain. Adakah doktor melihat kepada kewujudan kabinet bayangan ini akan dapat kita pastikan bahawa apa yang terjadi dahulu seperti langkah Sheraton tidak akan berulang selepas ini? Mestilah ada satu komitmen konsensus yang begitu baik antara pihak perbankan dan pihak kerajaan. Ada hubungan yang begitu, bagi saya, cukup mesra antara kedua-dua blok tersebut, kerana kita sekarang berada dalam satu kemelut ekonomi yang sangat membimbangkan, dan ketepikan apa sahaja tentang perbezaan politik antara satu sama lain, kerana kita tidak mahu lagi melihat langkah-langkah seperti langkah Sheraton, langkah Kajang. Inilah yang dicetuskan oleh ahli-ahli politik kerana mereka melihat bahawa kuasa itu sangat penting kepada mereka, dan apa sahaja tindakan sebenarnya menghalalkan cara yang mereka lakukan. Tetapi bagi saya, keadaan tersebut sebenarnya membosankan dan memualkan rakyat, sehingga rakyat semakin menjauhkan diri daripada politik. Wujudkan satu keadaan politik yang aman, yang mesra, dan rakyat tidak lagi berpolitiking sepanjang masa, kerana kita akan lihat kalau berlaku lagi keadaan seperti sebelum ini, misalnya berlaku perubahan kerajaan, rakyat melihat bahawa ini sebenarnya ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang tidak boleh dipercayai lagi untuk diberi peluang dalam mana-mana pilihan raya. Apatah lagi kita nak berhadapan dengan PRN negeri. Kita kena lihat inilah sebenarnya makmal politik kepada pemimpin-pemimpin parti politik, untuk mereka menunjukkan bahawa ada konsensus melaksanakan pilihan raya secara serentak untuk kestabilan negara. Jangan biarkan rakyat semakin menjauhkan diri daripada politik negara. Mereka akan bosan, mereka akan meninggal, dan mereka akan mengkritik tindakan-tindakan pemimpin politik yang hanya semata-mata berkisar tentang politik kuasa dan politik yang semata-mata untuk peribadi mereka sahaja. Doktor, apa pandangan doktor untuk kita menilai dan juga kita meletakkan bagaimana sesebuah pembangkang ataupun sesuatu pembangkang itu yang kita boleh anggap sebagai pembangkang yang kuat? Adakah daripada apa perkara yang sentiasa dibangkang, tidak bersetuju dan sebagainya, ataupun mempunyai komitmen besar bersama-sama dengan kerajaan dalam memastikan bahawa segala tindakan itu dapat dilaksanakan dengan baik? Pentafsiran doktor terhadap satu ataupun sebuah pembangkang yang kita boleh anggap sebagai pembangkang yang kuat. Pembangkang yang kuat bukan sahaja ada cukup bilangan yang besar ahli-ahli parlimen di blok mereka, tetapi pembangkang yang kuat bagi saya kuat daripada bagaimana untuk menjana idea-idea yang konstruktif kepada negara, dan pada waktu yang sama tidak mencari peluang hanya untuk menjatuhkan satu sama lain. Jadi keadaan ini sebenarnya memperlihatkan bahawa ada kematangan politik dalam kalangan ahli-ahli parlimen, dan jangan kita letakkan satu konotasi yang negatif kepada pembangkang semata-mata mereka hanya untuk membangkang sahaja. Tetapi bagaimana untuk kita lihat dalam konteks konstruktif yang baru, iaitu kalau kita menggunakan istilah-istilah yang negatif,
ya pembangkang, bagi saya itu tidak menggambarkan satu semangat untuk membantu kerajaan. Tetapi bagi saya kalau boleh kita gunakan istilah-istilah misalnya blok yang mesra kepada kerajaan ataupun blok yang bersama dengan membangunkan negara. Jadi blok-blok tersebut tidak ada satu keinginan untuk menjatuhkan satu sama lain, dan sudah semestinya bagi saya yang penting iaitu idea, image dan kematangan ahli-ahli parlimen pembangkang itu perlu ditunjukkan semasa bukan sahaja dalam sesi sidang Dewan Rakyat. Kalau kita lihat sebelum ini, ya begitu keras, begitu tidak menjaga kata-kata ketika bersidang dalam Dewan Rakyat, bukan sahaja dalam kalangan pembangkang tetapi ahli-ahli parlimen di blok kerajaan juga segelintir mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan kematangan dalam politik. Ini perlu dihentikan segera, kerana kita mahu lihat bukan sahaja pembangkang tetapi bagaimana Dewan itu berjalan dengan begitu baik, lancar, dan pembangkang yang benar-benar mahu untuk bekerjasama dengan kerajaan demi kepada pembangunan dan pemulihan negara itu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya kita ada pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen bukan sahaja daripada kerajaan tapi juga daripada pembangkang yang ada latar belakang pendidikan yang cukup hebat dan luar biasa, tetapi bagaimana untuk mereka membantu kerajaan dengan begitu baik. Inilah sebenarnya peluang dan ruang perlu diberikan sebenarnya kepada ahli-ahli parlimen pembangkang itu sendiri, dan mereka, bagi saya, mereka cukup bersedia untuk membantu kerajaan semata-mata untuk negara kita yang tercinta. Ya doktor, kalau dalam tenang tu kadang-kadang perlu ada juga drama untuk meningkatkan hype ataupun mungkin dinamika dalam parlimen itu dan sebagainya. Tapi itulah adalah cerita orang politik. Kadang-kadang kita pun mungkin sebagai rakyat ataupun masyarakat tidak faham apa yang berlaku dan sebagainya. Tetapi sentiasa seperti yang doktor nyatakan tadi, rakyat sentiasa memerhati dan penilaian itu akhirnya bergantung kepada rakyat itu sendiri. Doktor, kita akan sambung sekejap lagi. Saya nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baharu. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Saya bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya. Kita bercakap berkaitan dengan Kabinet Bayangan dari Perikatan Nasional yang telah pun diumumkan ataupun telah dimaklumkan beberapa hari yang lalu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Doktor, ini kita nak melihat kepada, bila kita bercakap berkaitan dengan pembangkang, Kabinet Bayangan dan sebagainya, ini merupakan saluran kedua kepada rakyat untuk menyampaikan pandangan, aduan dan sebagainya ketika apa yang berlaku dalam negara khususnya. Bagaimana untuk rakyat memanfaatkan kepada saluran seperti ini, terutamanya dalam Kabinet Bayangan ini, untuk memastikan bahawa semak dan imbang itu turut sampai dalam kalangan masyarakat kepada kerajaan secara umumnya? Ya, sebab itulah rakyat sebenarnya ada beberapa pilihan terhadap perkembangan politik negara, dan kerajaan kena ingat bahawa bukan sahaja mereka yang boleh membantu rakyat tetapi ada juga blok yang lain sebenarnya, boleh saya katakan sebagai kuasa kedua yang boleh meningkatkan ataupun memperkasakan suara rakyat bukan sahaja di parlimen tetapi juga melalui apa sahaja saluran yang boleh memberi kesan kepada suara rakyat itu sendiri. Dan sudah semestinya ruang ini perlu digunakan oleh rakyat, kerana kita lihat kalau saluran-saluran yang boleh diketengahkan untuk perhatian kerajaan tetapi saluran tersebut tidak dapat dicapai oleh pemimpin-pemimpin atasan kerana mungkin akan ada kabel-kabel ataupun boleh saya katakan halangan-halangan yang menghalang rakyat untuk menyuarakan pandangan, maka inilah sebenarnya blok ataupun saluran yang boleh diguna pakai oleh rakyat untuk membuat aduan, mengetengahkan pelbagai pandangan, kerana melalui media sosial juga pandangan mereka itu boleh diberikan kepada pemimpin pembangkang untuk menyuarakan idea mereka itu supaya diketengahkan di peringkat parlimen. Dan sudah semestinya ahli-ahli parlimen pembangkang perlu dengan begitu fokus, terperinci, mengambil idea dan pandangan ini menjadi modal dan senjata kepada mereka untuk menolong ataupun untuk memberi kritikan yang membina kepada ahli-ahli parlimen, pihak kerajaan ataupun menteri-menteri kerajaan, supaya ini sebenarnya mewakili suara rakyat. Saya yakin sebenarnya kalau ruang ini digunakan sebaiknya oleh rakyat,
maupun ahli-ahli Parlimen Pembangkang, platform ini ataupun medan ini akan menjadi satu wadah yang terbaik kepada rakyat itu sendiri, kerana walaupun mereka sebenarnya tidak dapat bertemu dengan ahli-ahli parlimen ataupun menteri-menteri daripada Pakatan Harapan, tetapi mereka sudah ada ya saluran yang lebih dekat, cakna kepada aduan serta perhatian yang mahu diketengahkan oleh rakyat. Saya yakin sebenarnya ya kalau ahli-ahli Parlimen Pembangkang menggunakan ya aduan, perhatian atau apa sahaja ya yang diketengahkan oleh rakyat, saya yakin rakyat akan melihat bahawa mereka ada peranan yang besar dan mereka mampu untuk berfungsi dengan begitu baik, bukan hanya sekadar menjerit terpekik terlolong di Dewan Rakyat, tetapi mereka turun ke lapangan, mereka menjadi seorang ahli parlimen yang begitu wawasan, ya, berwibawa kepada rakyat bagi memastikan bahawa bukan sahaja ahli parlimen kerajaan dapat bertugas berkhidmat dengan baik kepada rakyat, tetapi walaupun tanpa kuasa, tanpa jawatan dalam kerajaan, ahli-ahli Parlimen Pembangkang mampu untuk mengangkat suara-suara rakyat bagi memastikan bahawa rakyat di luar sana itu sungguh terbela ketika kita berada dalam suasana yang tidak menentu dalam politik dan ekonomi hari ini. Kabinet bayangan ataupun pembangkang ini perlu bersifat rakyat sentrik dan juga untuk kita faham Doktor, ia sebahagian daripada front benches khususnya, dan sekalipun kabinet bayangan ini tidak mempunyai kuasa eksekutif seperti yang Doktor nyatakan tadi, pembangkang perlu kuat untuk memastikan bahawa apa yang disuarakan, tindakan dan juga cadangan daripada rakyat itu sentiasa diketengahkan di peringkat parlimen dan sebagainya. Dengan ketiadaan kuasa eksekutif ini, contohnya Doktor, bagaimana pembangkang dan juga kabinet bayangan ini perlu meletakkan satu titik tolak yang kuat untuk memastikan bahawa perkara ini perlu mendapat perhatian dan juga mendapat tindakan daripada kerajaan perpaduan hari ini. Ya. Meskipun ahli-ahli Parlimen Pembangkang ataupun mereka yang berada di blok di sebaliknya itu, sebenarnya bagi saya mereka sudah ada pengalaman sebagai bekas-bekas ahli parlimen kerajaan dan pernah jadi kerajaan pun sebelum ni, dan pernah ada Perdana Menteri daripada blok pembangkang juga hari ini. Maka saya yakin sebenarnya mereka ini sudah ada maklumat-maklumat ataupun mengetahui tentang strategi-strategi kerajaan ataupun bagaimana gerak kerja kerajaan, dan bagi saya ini sebenarnya nilai emas yang ada pada ahli-ahli Parlimen Pembangkang hari ini, kerana mereka bukan muncul sebagai pembangkang sejak azali, tetapi sebenarnya mereka adalah bekas kerajaan, persekutuan, dan juga di peringkat negeri juga mereka ada pengalaman masing-masing. Maka inilah yang perlu digembling, dan kerajaan kena ingat bahawa mereka sentiasa diperhatikan walaupun pihak pembangkang tidak ada kuasa eksekutif, ya, tetapi sebenarnya tentang pengalaman, nilai emas, idea dan strategi atau dasar yang pernah mereka lalui sebagai kerajaan sebelum ini merupakan ya mata-mata kepada kerajaan hari ini, dan mereka kena lihat bahawa apa sahaja situasi politik yang berlaku pada hari ini, kabinet bayangan ke, kerajaan menanti ke, tetapi pihak pembangkang perlu bersiap sedia. Dan saya lihat sebenarnya beberapa ahli parlimen yang diangkat sebagai pengurusi portfolio tertentu dalam kabinet bayangan, mereka ini ada juga yang tidak mempunyai pengalaman tetapi ada latar belakang yang begitu baik, ya, yang begitu terkenal di peringkat akar umbi. Sekurang-kurangnya ini dapat membantu ya portfolio-portfolio tersebut untuk menjadi satu proses semak dan imbang ataupun di pihak yang memerhatikan tindak tanduk ya menteri-menteri yang bertugas di kementerian masing-masing. Tetapi yang saya nak sentuh pada kali ini iaitu bagaimana ya peranan dan fungsi pembangkang itu perlu diperkasakan dan perlu dilihat sebagai satu ejen yang sangat berkuasa dan mewakili rakyat secara keseluruhannya. Kalau kita lihat dalam konteks kabinet bayangan hari ini, bagi saya tidak cukup lagi untuk menggantikan, tidak cukup persediaan untuk menggantikan kabinet yang ada di peringkat persekutuan hari ini. Bagi saya perlu ditambah baik kabinet bayangan. Ya, jangan kita hanya syok sendiri untuk membentuk kabinet bayangan tapi tidak mewakili komposisi kaum ataupun masyarakat ataupun daripada Sabah dan Sarawak itu sendiri. Akan menjadi bahan jenaka rakyat sahaja kalau kita hanya mengemukakan ya kabinet bayangan yang tidak menepati ya cita rasa rakyat ataupun keperluan politik semasa. Mestilah realistik, mestilah berpandukan kepada perkembangan politik negara. Kalau kita hanya syok sendiri, kita akan menjadi bahan jenaka rakyat sampai bila-bila.
Doktor, kita bercakap berkaitan dengan kolaboratif ataupun collaboration antara pembangkang dan juga kerajaan perpaduan hari ini. Bila adanya gabungan kolaboratif ataupun collaboration ini, pastinya kita bertanya bagaimana kewujudan pembangkang dalam situasi seperti ini. Bagaimana pembangkang boleh berkolaborasi bersama dengan kerajaan perpaduan terutamanya dalam melihat kepada kemaslahatan rakyat khususnya. Tetapi dalam masa yang sama pembangkang tetap pembangkang dan kerajaan perpaduan tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kerajaan hari ini. Bagaimana kolaboratif yang dimaksudkan dalam kalangan yang berada di peringkat kerajaan dan juga yang berada di pembangkang ini, Doktor? Ya. Ya, kita bukan sahaja melihat bahawa kalau jadi ahli parlimen mesti ada menteri, mesti ada timbalan menteri. Tidak. Jadi kalau nak wujudkan satu kerjasama kolaborasi yang baik antara pembangkang dan kerajaan, kita masih ada banyak lagi JLC yang boleh diisi oleh pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli parlimen pembangkang supaya JLC ini berperanan yang begitu baik. Mereka ini dapat memberikan idea dan sumbangan yang begitu cemerlang kepada JLC dan ini akan menidakkan nepotisme atau kronisme yang dicanangkan ataupun yang dimahukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kolaborasi ini bagi saya walaupun kita kata lantik ahli parlimen pembangkang, inilah sebenarnya kalau kita gambarkan pembangkang hanya dapat lihat mengkritik dan tidak bersetuju dengan apa yang kerajaan lakukan. Tetapi kalau kita ubah daripada istilah pembangkang kepada istilah kumpulan pencadang itu lebih baik dan bagi saya akan meningkatkan satu imej yang baik pada politik negara, persepsi yang cukup cantik kepada bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kepada mereka yang lihat daripada luar negara kita. Jadi kolaborasi melibatkan GLC, kita tempatkan beberapa ahli parlimen pembangkang juga sebagai ahli lembaga pengarah, kemudian dalam jawatan kuasa pilihan parlimen dan pada waktu yang sama apa sahaja mesyuarat antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, ada semangat federalisme yang begitu baik lagi. Inilah sebenarnya hubungan ataupun kolaborasi yang bagi saya cukup berjiwa besar, matang dan kita bergerak ke arah politik baru yang mengembirakan rakyat. Kalau rakyat melihat tindak tanduk pemimpin-pemimpin yang hanya sekadar berpolitik sepanjang masa 24 jam, apa sahaja yang tindakan yang dilakukan oleh pihak parti-parti pemerintah ataupun oleh pihak parti pembangkang itu sendiri, rakyat tidak akan peduli sekalipun kerana mereka tidak mahu lagi politik yang membosankan terus berpanjangan dan berlarutan dalam perkembangan politik Malaysia. Inilah sebenarnya yang perlu diubah, kolaborasi yang kreatif melibatkan perkembangan politik negara. Baik, dan ini Doktor yang dinyatakan oleh Doktor tadi berkaitan dengan keterbukaan yang dikatakan sebagai sebuah jiwa besar terutamanya untuk dipacu oleh kerajaan perpaduan hari ini. Kolaboratif ataupun kolaborasi yang kreatif perlu dibawakan di peringkat kerajaan perpaduan dan di peringkat pembangkang itu sendiri. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya UM. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Saya Ehsan Nahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.